Lah ni kita dah potong dah. Kita dah potong dah 10 timba untuk 5 bubu. 2, 4, 6, 8, 10. 10 timba. Nampak tu? Tali dalam tu. Tali dalam tu makna tali ni dia akan pegang ni bila kita tarik cekang ni. Kita nak tarik cekang Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa kita ni. Macam dijanjikan semalam lah, kita akan buat konten untuk buat bubu menggunakan timba cat, tong cat. Jadi hari ni saya akan buat konten buat bubu. Jadi saya dah cari dah 10 tong cat tu, saya cari dah yang mana yang terbuang, yang tak pakai tu semua saya ambil lah buat untuk buat bubu. Jadi hari ni konten kita untuk buat bubu lah. Saya akan tunjuk cara-cara untuk buat bubu tongcat ni. Dulu pernah buat dulu, ada 60 biji tu semua tongcat ni. Jadi hari ni dengan ada pengalaman yang dulu tu, kita akan ajak sebuah sikit lah untuk yang mana yang teringin untuk buat bubu kan, menggunakan tongcat barang terpakai ni kan. Jadi sebelum kita nak buat tu, saya nak tunjuk barang-barang apa yang kegunaan, apa perlu guna untuk buat bubu ni. Apa barang-barang utama dah untuk kita buat bubu. Lah ni, jom saya tunjuk satu persatu. Jom saya tunjuk pelan-pelan. Perlu kita ada tebuk apa kata dray ni, dray tebuk ni untuk buat lubang dekat tong tu untuk ikat tong. Jadi grinder kena ada, dray ni untuk tebuk kena ada. Mata ikut sesuai lah, mata besar tak apa, tak ada masalah. Mata kecil tak apa. Jadi kalau kata hangpa ada karen lah, saya pakai yang bateri ni, senang nak pergerakan senang. Jadi grinder dia ni untuk potong permukaan belakang ni, kita potong semua. Grinder lah, untuk grinder. Lepas tu plier ni untuk kita potong ni, dawai pagang ni sepatutnya apa kena beli, sepatutnya lah kalau nak buat bubu kena beli yang keras sikit. Ni saya beli yang nipis. Dia ada dua saiz, satu keras satu nipis. Yang ni nipis nak bengkok apa, yang keras susah bengkok, tapi dah keras tak ada dekat hardware tu. Jadi terpaksa beli yang ni lah. Kita double dua lah, tengok macam mana lah. Okey, betul. Tali untuk kita jalin pukat ni. Sekali kita nak jalin pukat ni buat injak depan. Lepas tu apa? Cuban kena ada untuk jahit lagi. Tali kena ada untuk kita sulam, nak sambung dua timba tu, kita kena ada tali. Saya tak pakai tali ni kot. Tali ni untuk standby. Saya pakai tali recycle tu. Tali pukat yang recycle tu kita pakai dulu. Habis tu baru kita pakai tali ni. Jadi tali tu untuk kita sulam antara tong ke tong lah. Sulam untuk bagi kuat. Sekali saya tunjuk cara kat hangpa macam mana nak buat ni. Lepas tu injak pintu belakang. Pintu belakang ni dia kan duduk belakang ni. Dia duduk kat sini. Pintu belakang tu kita tak pakai pukat ni. Kita pakai pukat tebal sikit. Pukat saya tak ambil lagi. Pukat tebal ada kat sana. Tak apa, saya ambil pukat yang tebal tu. Tak apa. Lah ni kita sesi pertama ni kita nak potong ni dulu. Potong semua dulu. Tong-tong yang ada ni semua kita nak potong atas ni. Potong pakai grinder. Kita potong semua dulu. Lepas tu baru kita start buat jaling sambung tong. Okey, jalan ni dia buat satu persatu lah. Okey, barang dia lah. Grinder, dray untuk tebuk buat lubang. Lepas tu plier untuk kerak ni lah. Ni dawai ni, dawai pagang tau. Dawai pagang. Lepas tu tali kecil ni untuk sulam jahit pukat ni. Cuban, tali besar. Lepas tu timba cat. Yang tu saja kegunaan yang perlu untuk buat bubu tongcat ni. Satu lagi bata merah last lagi baru saya tunjuk macam mana nak buat bata merah tu. Okey lah ni, jom kita buat. First kita nak buat, kita nak potong buat lubang tu. Jom kita buat. Barang-barang yang perlu guna untuk buat bubu timba cat ni. Timba duri lah ni, tak ada duri timba dah, bubu timba. Ni timba 9 timba. Okey lah ni, first kita nak potong pakai grinder. Kita potong dulu, buat lubang kat tapak tu. Jom kita buat satu persatu dulu. Sekali saya tunjuk next step pula. Step first kita buat dulu lah, tebuk buat lubang tu. Jom kita buat pelan-pelan kayu.
potong dah. Kita dah potong dah 10 timba untuk 5 bubu. 2, 4, 6, 8, 10. 10 timba untuk 5 bubu. Okey, saya dah potong macam ni. Nampak ni? Ni yang bawah dah ni saya potong. Dia kena kuk mana pun kena tinggal macam ni sikit. Lebih sikit bagi ada tulang. Jangan bagi rapat terus. Kalau rapat terus dia lembek. Hampa kena bagi ada macam ni sikit tulang. Macam ni nampak ni. Dia kita potong ni bagi ada lebih sikit macam tu. Untuk tulang dia, untuk bagi ada dia tahan. Kalau macam ni nampak ni. Ni tak sesuai ni. Ni dia lembek sikit ni, tapi bolehlah pakai. Dah tak ada timba dah. Dia kalau nak cari timba, cari timba cat ni. Timba cat juta ni dia keras sikit. Dia keras sikit ni timba cat. Timba cat ni semua keras. Keras ni dia senang buat bubu. Macam ni kan, keras pun dah. Nak tekan ni boleh kemek apa. Tapi kalau potong ni jangan potong kat sini. Potong kat sini lembek. Jadi lembek apa kena potong kat bawah ni bagi ada tulang. Bagi tinggal tulang macam ni. Tulang bulat bagi dia kejap sikit. Okey, lah ni jom. Kita nak tebuk untuk buat sambung. Untuk buat sambung. Dia sambung dia macam ni. Dia akan duduk tu. Dia akan duduk tu nampak tak? Dia akan duduk tu. Dia akan duduk tu. Pintu belah sini, bawah belah injak buka lah, injak buka. Nanti kita buat pintu dah kat sini. Lepas tu dengan apa? Dengan ni lah, injak masuk tu, injak keluar belah bawah. Okeylah ni saya nak nak tebuk tu, kita nak jaling ni, tepi-tepi ni jaling tali. Nak bagi dia duduk kahwin macam ni. Sama ni kak ni. Ni macam ni. Dia akan duduk kahwin macam ni. Ni dia akan duduk kahwin ke tu. Nampak? Dia akan duduk kahwin ke tu. Semua dia akan kahwin. Dia macam ni. Dia akan jadi macam tu. Okey, mesti yang bertanya pasal apa? Pasal apa tak jaling kod belah sini? Kod belah sini. Kod belah sini macam sini kan. Sini. Pasal apa tak jaling kod sini? Kod sini dia jadi besar belah sini, Sebab pasal apa? Sekejap saya terang kat abah. Sebab dia kalau kita jaling ni sekejap nak tunjuk abah tak lagi. Kita jaling dulu baru boleh tunjuk kat abah. Sebab apa? Kita kena ambil belah tulang duduk tengah. Belah tulang ni duduk tengah. Tulang bulat kerah ni kan duduk belah tengah. Sekejap saya tunjuk abah lah ni. Jom nak tebuk-tebuk dulu, kita nak buat jaling apa? Jaling tali. Tebuk dah. Dah tebuk buat lubang nampak tu. Lubang ni tu. Semua dah tebuk dah. Kita dah tebuk dah buat lubang. Nampak tak ada lubang tu. Jadi benda ni kita akan jaling ni. Ni pun ada lubang nampak tu. Lubang semua keliling lah, bukan lubang ni keliling. Kita kena buat lubang keliling nampak tu. Dalam ni nampak lubang keliling. Jadi kita nak jaling nak bagi dia lekat apa dah? Nampak tebuk, saya tebuk lubang. Sebab kita nak jaling contoh timba ni. Kita nak duduk tu. Kita akan jaling dia keliling sampai habis. Lepas tu baru kita ni. Lah ni jom kita jaling dia pelan-pelan. Jaling dah. Lah ni dah tebuk habis dah, kita jaling dia pelan-pelan. Jaling pakai tali putih tu. Dah potong dah, jadi kita nak jaling dengan tali putih tu. Jaling bagi dia kembang. Jadi dua timba untuk satu bubu. Jadi jom start nak jaling satu persatu. Jaling satu persatu, baru kita ikat jaling satu persatu kita ikat. Nak tunjuk apa macam pasal apa dia tak boleh buat yang belah bawah sambung belah bawah. Pasal apa belah atas kena bertemu belah atas. Tak kira tunjuk apa. Okey lah ni jom kita jaling satu persatu dulu.
Jaling habis dah. Kita dah jaling dah. Masing-masing tong semua dah jaling dah. Ni kita angkat belum melekat nampak tu. Kita melekat dah nampak tu. Melekat dah, jaling dah. Nampak tengok. Cara jaling tu. Kita jaling keliling tau. Jangan jaling sikit-sikit. Kalau kata hangpa nak buat macam ni, jangan buka betat. Kebetat jangan buh. Tak kuat kebetat. Bila kata hangpa buka betat, lama-lama dia akan putus. Hangpa kena sulang tali. Tali macam ni, sulang keliling. Sulang keliling nampak tu. Keliling sampai habis balik, sambung balik. Sambung ikat bagi kejap bagilah. Dia macam tu lah. Bila macam ni dia kuat sikit lah. Semua sama. Tu saya sulam keliling nampak. Sulam keliling. Dia macam mana sulam tak apa. Tak kuat tak apa. Dia longgang sikit tak apa. Tapi cuma dia bagi dia lekat dua-dua ni. Dua-dua ni bagi dia, bila kita angkat atas dia pegang bawah ni. Jadi kita kena sulam keliling. Nampak keliling kita sulam. Sulam tak macam mana tak apa pun sulam. Tak payah buat elok-elok tak apa. Kita nak buat bubu ni buat simple buat sulam. Kita sulam, semua kita sulam tu. Jadi lepas kita sulam ni saya nak tunjuk gambar ni. Sebab apa kita tak sambung belah atas ni, belah bawah ni ke belah bawah. Sebab dia kalau contohlah kan. Contoh ni macam mana? Ni tebing but lah ni. Ni tebing but. Ni semua tebing but. Bila kita angkat, kalau kita belah bawah ni, sambung belah bawah, bila kita angkat, contoh macam selut penuh, kita akan angkat kat tebing but tu akan jadi macam ni. Akan jadi macam ni kan. Bila kita angkat ni akan jadi macam ni. Bila mai kat sini dia dekat tulang ni dia kerah. Kalau hangpa buat bawah ke bawah, bila sampai kat tengah-tengah ni dia akan jadi lembek, terkepok. Faham tak? Bila tebing but ni, kalau kita angkat kita duduk atas ni, kita pegang atas ni, bila kita tok atas tebing but ni, kalau kita ambil yang belah kerah ni, kita duduk atas ni, dia jadi kerah. Jadi tak bengkok lah kan. Tak bengkok, dia kerah sini, kerah. Kalau kita ambil yang belah bawah ni kalau sambung belah bawah, kita duduk kat tebing but belah sini, dia akan jadi lembek. Boleh terkepok. Yang bawah ni berjatuh, yang ni boleh terkepok. Faham tak? Sebab benda ni lembek kan. Tu yang kita ambil belah depan bertemu depan. Bila bertemu depan, bila duduk atas tebing but macam tu, kita angkat dia tak kepok, dia kerah. Faham tak? Bila kita angkat daripada ayak laut, kita akan naik ke tu. Naik ke tu, bila angkat ke tu sampai situ dia tahan lah, dia tulang kan. Tebing dia tu kan. Okey lah, ni settle dah tu lah. Faham kot noh? Tak faham boleh WhatsApp saya terangkan lagi. Jadi benda ni kena nak buat ni kena tengok betul-betul lah. Tengok betul-betul. Dia kita pakai barang orang kata apa? Barang recycle. Tak payah kita beli pun, kita recycle, modal tak banyak pun pakai. Cuma kita nak beli tali pukat hijau ni dengan ini. Yang tu saja kita nak beli. Tak payah beli banyak-banyak pun. Cuma kita pakai recycle ni sip lah. Sip lah. Jadi okey lah, ni dah siap dah semua ni. Kita nak buat injak bawah lu, pintu bawah lu. Pintu bawah lu last baru pintu atas. Dia ada dua pintu. Macam ni kita buat pintu bawah lu. Bawah ni pintu ni lah, pintu orang kata. Kalau ikan masuk tak keluar dah. Yang pintu atas ni cuma just petok bulat pun boleh, petok pun boleh. Cuma bagi ikan masuk tu, dia akan masuk dua kali pintu lah. Macam tu lah, macam bubu lama tu kan. Okey lah, ni kita nak buat apa tu? Ni dekat sini, agak tengah sikit lah. Tengah kat sini ni. Bawah ni sikit. Jadi kita akan buat untuk injak pintu tu. Jadi kita akan pakai dawai ni. Dawai ni untuk main peranan ni. Dawai ni yang main peranan dia akan masuk sulam dalam ni. Sulam dah buka ni. Sulam. Lepas tu kita kira. Kena kira. Ada kira mata. Jangan main bubuh lah. Saya terkira mata, saya tunjuk apa. Nak kira mata macam mana. Mata dia nak masuk tu buat injak tu. Jangan main bubuh lah. Main bubuh nanti jadi tak cekang. Jadi kecut. Bukan kecut, jadi longgang. Jadi saya nak tunjuk gambar cara macam mana nak potong, macam mana nak kira ni. Dah apa? Dawai ni, dawai pagak ni potong. Boleh lah pakai satu dah. Tak kisah sebab kita nak sulam ni kan. Dawai pagak ni kita potong ikut ni. Ikut dia punya apa? Dia punya besar ni. Besar ni lah. Biar lebih tak apa, senang nak ikat ni. Ni hampa tengok susah nak buat kerja. Satu pegang phone, satu buat kerja. Dia macam ni Jadi macam ni lah. Okey, kita masuk dah ni. Dia tengok baras. Dia bagi ada ruang tu lah, ada lebih tu. Nampak dia akan jadi macam tu. Dia akan jadi lebih tak apa, jangan ngam-ngam. Sebab yang ni kita nak jaling ni. Yang ni nak jaling. Sebab dia akan jadi bulat tu. Bila bulat tu kita tak sini, kita tebuk pula ni. Tebuk nak sulam dia. Okey, dah ni kita dah kerak dah 5. Untuk yang ni dia kena buat 2 dah. Satu untuk injak bawah, satu untuk injak atas ni. Injak atas kena buat rapat ni. Rapat sini injak atas. Ini injak bawah ni, pintu bawah. Bila maknanya yang ni injak ni kalau dia masuk tak keluar dah. Kalau injak depan ni kalau dia masuk boleh keluar lagi. Injak bawah ni kalau masuk tak keluar dah. Jadi kita potong bagi lebih macam ni. Ni cantik ni. Kita potong ni. Okey, dah potong, saya dah potong 55 dah. 55 dah potong dah. Jadi pukat pun kita potong, kita kira lah. Pukat tak pakai panjang ni pun, kita pakai dalam
dalam panjang berapa mata lah. Kita nak kira mata ni. Mata ni kena kira ni. Tiap mata ni berapa mata kira. Kita masuk dulu. Sulam masuk dulu. Sat tunjuk apa sulam cara macam mana. Masuk. Lepas tu kita masuk satu mata. Sulam masuk dalam ni. Yang ni masuk dalam mata ni lah kan. Lepas tu kita kira berapa. Lepas tu kita kena pergi ukur dulu tengok. Terang mana Sat. Lah saya nak buat. Saya beritahu berapa mata. Saya kira dapat 30 mata. 30 mata ni pun belum tentu lagi. Ni lebih ni. Saat ni kita try ukur masuk dalam tu. Masuk dalam tong tu pun tahu mata betul-betul. Sebab tong ni tak sama saiz. Macam tong ni dia belah ni kecil sikit. Tong belah ni macam tong ni belah ni besar. Tong belah ni ikut dia kena ke mana pun nak buat injak pintu yang untuk ikan masuk tu kena betul-betul cekang. Jangan beri kenduk. Bila kenduk ni kita buat bila kenduk. Memang baru nampak okey. Bila lama-lama dia naik lumuk ni, kalau kenduk lagi kenduk tadi. Tu kita kena tarik betul-betul. Yang ni kena bagi cekang betul-betul. Cekang betul-betul, tarik cekang betul-betul. Jadi kalau kata lumuk pun dia akan cekang. Dia akan kenduk sikit je kita lejah balik. Kalau hang buat kenduk, lagi kenduk. Dia kalau ada berangas terketik kalau lekat kat ni kan, lumuk ke, dia lagi teruk. Jadi macam itulah keadaan dia. Saat ni kita dah ukur dah dapat 30 mata. 30 mata saat kita masuk dalam tu kita nak jaling yang ni balik. Lepas tu kita baru tahu betul-betul berapa mata boleh dapat. Saat ni saya nak buat apa nak ukur mak. Bonok habis ada topi. Okey lah ni saya ukur dapat pukat tu dapat 30 mata dalam lingkungan dawai pagak tu kan. Jadi kita tak confirm lagi, kita akan masuk dalam tong tu. Bila kita masuk dalam tong tu kita try ikut ngam-ngam apa tepi tong tu, baru tahu berapa mata yang betul-betul cekang, tarik betul-betul cekang. Baru boleh tarik ke bawah. Baru tarik bawah cantik. Dia kena betul-betul cekang. Saya tengok mata betul-betul. Kalau 30 mata tengok dia berpandukan pada tong. Kalau tong tu besar, dia kena mata dia jangan kenduk. Dia mana pun hang kena bagi cekang tu. Tarik bagi cekang, bagi dia mata tu jangan bagi kecut, bagi terbukak tu. Bagi cekang tu. Baru cantik bubu untuk injak tu. Yang tu main peranan, injak atas tu main peranan. Kalau kita buat tak cantik, kan susah nak masuk. Jadi kalau kita buat kena cantik, jangan terlampau panjang, jangan terlampau pendek. Ngam-ngam. Saya tunjuk apa cara macam mana. Dan ni saya dah ikat dah. Ni injak dah. Dia macam ni. Kok mana boleh kena jadi solid. Sini solid.
sini solid. Jadi macam tu. Tengah ni dia kena kecil sikit. Jadi bila kita tarik dia akan jadi kembang cantik ya. Kembang tarik cantik kan. Jadi okey. Ini untuk injap ni lah. Injap ni buat satu. Satu pun jenuh nak buat 5, lagi 4 lagi tak apa. Lepas tu kita kena sulam ni tali. Sulam tali sampai sini, sulam tali. Takat mana kita nak tarik, kita tengok tali tu yang main peranan lagi, tali yang kita sulam tu. Kita kan boleh biar macam ni lah kita buh. Kita boleh ikat tali sini tarik, ikat sini tarik. Kau kena sulam tali. Sulam tali ni bagi ada tali satu. Untuk orang kata apa, tak bagi benda ni kendok lah. Lama-lama benda ni kan jadi bulat, kendok ni, dia tak jadi tajam. Dia tak jadi tajam tutup tu. Bila awas lumut banyak, dia akan jadi terbuka tu. Bila kita sulam tali sini, dia akan kok mana pun kalau kendok sini, dia akan tutup macam tu. Faham tak? Jadi saat saya nak sulam tali, lepas tu kita ikat penghujung dia lah. Yang tu kan, nak siap dah ni. Satu lagi saya tunjuk cara nak pasang dah macam mana. Nampak tu tali dalam tu. Tali dalam tu makna tali ni dia akan pegang ni bila kita tarik cekang ni. Kita nak tarik cekang susah seorang buat kerja. Bila kita pegang cekang tu dia akan jadi gitu Nampak tak? Jadi gitu. Tali tu backup lah. Tak mau bagi benda ni terbuka. Nampak tak? Buat kerja seorang macam ni lah. Kita nak pegang kamera, kita nak tunjuk. Okey dah ni, lepas tu dah siap dah ni. Kita akan buat satu dulu tunjuk gambar. Kita dah siap dah. Kita ambil yang ni, kita nak tebuk ni. Kita nak tebuk sini. Tebuk sini. Sini dekat mana yang dia duduk tu, macam kita ukur ni. Dia duduk kat mana? Ini kita masuk sikit sebab dia punya ukuran dalam. Belah sini kecil sikit. Ukuran dalam. Tak apa, tak dia lebih sikit tak apa. Sekali kita sulam ni. Dia kata duduk tu. Dia kata duduk kita akan tebuk. Kita akan tebuk. Ini untuk injap nombor 2. Ini injap nombor 1 tak buat lagi. Injap ni baru injap nombor 2. Injap nombor 1. Dia akan jadi tu. Dia gitu. Ini dia ketat sikit lah. Tak apa, ketat sikit tak apa, kita upak bawah ni. Ketat sikit tak apa, lagi sulam elok lah. Dia akan jadi macam tu nampak. Lepas tu bila kita jadi gitu, kita nanti ikat. Tarik tali tu ke bawah lah. Tarik tali ni ke bawah. Tali ni akan tarik ke bawah ni. Tali ni. Tali ni akan ikat kat sini. Tebuk kat sini yang diikat ni. Yang ni pun ikat kat sini. Kat sini jadi dia akan buka elok lah. Sekejap saya tunjuk apa. Saat saya ni tak tebuk. Ikat dah. Macam ni injap dah. Macam ni nampak dah. Dia ada tali sini kan. Tali ni cover lah. Tali ni cover. Nampak dia cekang elok nampak. Cekang elok. Tak ada kenduk. Dia keadaan dia macam ni lah. Ini untuk injap yang nombor 2. Injap atas ni ada satu lagi injap. Dia macam ni. Belakang dia macam ni. Nampak tak? Bila belakang dia macam ni. Nampak tak? Nampak kot ni. Dia macam ni. Bila tali ni kalau kita tak buat tali ni, tali untuk selang ni, bila lama-lama yang ni, dia ni terbuka ni, yang ni dia akan kenduk. Bila kenduk ni, kalau tali ni ada, dia backup lah, ikan akan masuk, kata masuk. Dia kalau masuk ni tak keluar dah ni. Dia kalau masuk sini, dia akan duduk dalam ni ikan tu. Duduk dalam ni lah. Jadi, dia takkan keluar dah. Tapi tali ni, backup ni, tali ni. Tali yang saya bubuh ni. Kalau kita just bubuh untuk pukat ni, dia akan lama-lama jadi terbuka bulat. Jadi terbuka bulat aku tu. Bila tali ni, dia akan tutup. Tali ni main peranan kan,
Nampak main peranan dah. Kalau terbuka tu dia tutup bawah. Jadi kalau ikan masuk, ketam masuk, dia takkan keluar lah. Dia kena cekam betul tu. Tali tepi pun kena ikat tebal 2 kali sulam. 2 kali sulam pun nampak. Tali ni pun main peranan ni. Kalau ketam hijau masuk ni, dia akan ketik boleh putus. Tali ni kita kena ikat betul-betul. Ikat, lepas tu kita sulam sekali lagi. Ikat lagi, kita sulam lagi. Jadi tebal sikit. Sebab tali saya pun kecil. Jadi kita sulam 2 kali. Ni elok ni. Ni cuma bawah ni kenok sikit ni. Ni kenok sikit, tak apa. Kita ejah ni. Kita jahit sikit-sikit ni. Bagi dia cantik sikit kan. Tak buat ni boleh ejah ni semua ni. Dia cuma kenok sikit kan. Bawah ni kenok sikit. Dia mata atas okey dah. Tak kenok dah okey. Mata bawah ni lari dari satu ni. Jadi keadaan macam ni lah. Ini injap nombor 2. Pintu nombor 2. Okey lah, ni kita nak buat pintu nombor 1 pula. Pintu nombor 1. Nak tunjuk apa pintu atas ni pula. Pintu atas ni pun sama juga. Kita pakai dawai tu juga. Kita sulam pakai pukat tu juga. Saya tunjuk apa macam mana. Injap untuk pintu nombor 2 ni kita buat dah. Jadi nak tunggu buat 4 bubu nak buat ke tak apa. Kita buat video untuk 1 bubu dulu. Kalau nak tunggu 4 bubu buat lambat petang lagi lah. Ni jam mungkin 12 lebih ni. 12 lebih. Jadi kita buat yang satu ni bagi siap dulu. Nak tunjuk hampa cara macam mana. Jadi kalau nak tunjuk semua, tunggu semua siap, mampu. Okey lah, ni saat kita nak buat pintu atas pula. Pintu atas kita bawa siap dah. Lepas tu pintu atas, lepas tu belakang macam mana. Jom kita buat yang atas pula. Siap dah, pintu atas tak payah panjang. Pendek kan macam ni. Pendek macam ni. Boleh tengok, pendek dia macam ni. Tak payah panjang. Dia cuma duduk atas ni lah ni. Dia tak duduk atas ni lah, duduk dalam ni lah. Dalam ni atas ni. Cuma dia bulat gitu lah. Pintu atas ni dia cuma bulat gitu lah. Lepas tu ikan masuk di pintu kedua. Ni pintu pertama. Pintu pertama dia pendek tak panjang pun tengok. Pendek mana? Pendek jadi kita akan sulam masuk sini. Kita akan tebuk ni. Tebuk lepas tu kita sulam. Okey lah ni, jom kita tebuk dulu lepas tu kita sulam. Dah, jadi kita nak tebuk, lepas tu kita sulam, lepas tu kita ikat. Itu nak tunjuk apa macam mana nak kena apa kata tali jalan tu. Boleh kita tarik 4 biru. Kita tarik 4 biru nak bagi dia jadi petok. Petok boleh lubang masuk lah kan. Jadi 4 biru lah kita tarik. Kita akan tarik 4 biru tu. Dan ni kita nak tebuk, lepas tu kita sulam ni. Dia jadi macam ni. Tapi yang ni dia besar sikit, tapi tak apalah, besar sikit tak apalah. Lepas tu kita kena kecilkan sikit tak apa. Bubu ni kita buat besar bagi dia besar sikit. Dia keadaan injak pintu luar macam ni lah. Tapi sepatutnya dia kena kecut sikit. Tapi tu saya jek tapi ni perkecut sikit. Ni pun kena perkecut sikit ni. Belah sini nak kena perkecut sikit ni. Kecut sikit. Jadi dia ni cekang elok dah. Belah ni cekang elok dah. Belah ni nak kena perkecut sikit lagi kita buat. Jadi alhamdulillah ni settle dah. 2 pintu, injak lah 2 pintu. Injak atas, injak bawah. Kita tak bawa kemas sikit lah. Cara kita buat, kita main boh lah ni. Atas ni silap tadi kena kira dulu. Atas ni punya injak tadi kena kira dulu. Berapa mata.
Main bubuh potong lah tadi. Dia tak apa nak elok lah. Jadi sengit sikit lah. Injak atas tapi boleh lah ikan boleh masuk, tak ada masalah. Jadi dia ada pintu atas. Dia masuk ni, dia masuk dalam tu. Dia akan duduk belakang ni ya. Dia akan duduk belakang ni ya. Dia dudukkan belakang ni ya. Belakang ni ikan akan duduk. Jadi itulah benda dah siap dah. Jadi tunggu nak tutup ni lah. Nak tutup ni. Saat kita nak prepare sikit lah. Nak tutup ni. Saat kita tebuk ni. Kita ambil pukat dia. Bukan pakai pukat tu tau. Bukan pakai pukat tu. Dia pukat tebal sikit. Pukat tebal sikit. Saat tunjuk apa. Buat bubu dia renyuh ha. Renyuh dia nak kena jahit, nak kena ni apa semua. Tapi siap lah satu. Satu lah siap. 4 kita tak siap lagi. Jadi kita buat satu dulu untuk konten hari ni. Jadi kita buat satu ni. Lah ni dah settle dah semua. Pintu atas, pintu bawah dah settle dah. Tak apa nak kemas sikit lah. Tapi okey lah bagi yang apa. Siapa yang boleh buat kemas, bagi yang tangan kreatif tu dia boleh buat kemas sikit kan. Jadi kita tunjuk cara macam mana. Jadi ni atas ni. Atas ni punya belakang punya penutup ni dia tak pakai ni tau. Dia tak pakai injap ni, tak pakai. Sebab kalau injap ni kita pakai dapat ketam kalau masuk dia boleh koyok begini. Saat kita tunjuk apa injap dah. Kita mencari je. Tak dah. Ni kita pakai pukat ni. Pukat sangkap ni. Kita pakai pukat sangkap ni. Kita pakai pukat sangkap dah jumpa dah. Lepas cari jumpa dah. Dia pukat dia besar mana. Boleh tengok besar mana tu pukat dia. Pukat dia kita besar tahu bawah. Tak apa, dia bila besar ni dia tak mudah koyok. Kalau kita buat kecil ni ke belakang. Kalau kita buat kecil ni dia mudah koyok. Bila koyok ikan masuk keluar. Jadi kalau kita buat besar ni memang tak koyok lah. Memang nak koyok. Jom, jadi kita potong, lepas tu kita balut. Tebuk dulu, lepas tu kita potong, kita balut dah. Jom. Sulam pun siap dah, siap kita buat tali je. Siap kita buat tali lah ni. Ni pintu belakang lah kita nak buang ikan ni. Ni pintu belakang kita nak buang ikan. Tapi saya pakai besar sikit lah, senang. Selalu pakai besar, kecil. Takut ni bila kita nak ni kita tarik gitu lah. Tarik tu kita ikat je lah. Kita ikat tu maknanya sipu-sipu boleh keluar lah belakang ni. Sipu-sipu ke apa. 9 kecil boleh keluar. 9 kecil boleh keluar. Jadi kalau 9 besar tak ada kata keluar. 9 kecil yang saya rekod saya tepat tu dia akan keluar ni. Petok ni. Petok besar. Okay lah ni dah settle dah. Saya nak ikat lepas tu saya nak tunjuk apa macam mana nak ikat tali dah. Nak ikat tali dah lepas tu nak ikat bata macam mana. Saya tunjuk apa. Lepas tu untuk yang kita boleh injak apa pintu belakang tu untuk kita boleh keluar ikan kan. Kita dah siap dah. Jadi saya tunjuk apa nak ikat tali dia. Tali dia nak ikat tali untuk tarik pukat naik dengan bata. Nak buat bata macam mana. Jom saya tunjuk apa. Kalau ni tak nak ambil bata yang pukat lama tu nak ambil. Yang bata pukat lama tu kita ambil letak kat sini ya. Jadi yang tali tu saya akan pakai tali ni. Tali ni. Kita akan pakai tali baru untuk ikat dia untuk angkat tarik turun kan. Okey lah ni jom. Kita ambil bata. Kita ambil dua dulu lah. Kita nak siapkan satu ni dulu. Kalau nak tunggu 4 siap je no. Kita ambil dua dulu. Kita ikat dekat bubu yang dah siap ni. Bubu yang dah siap ni kita ikat dulu. Lepas tu nak tunjuk gambar cara macam mana dia kena ikat dengan bubu. Tak mau bagi. Bubu ni dia kalau duduk layak, dia kena duduk setempat kan. Duduk setempat, dia tak mau duduk macam tu. Dia tak mau kalau layak, kalau bergerak tu kan tak masuk. Dia kena duduk setempat tu lah. Maknanya kita kena bos sini satu, belah sana satu. Jadi tak bergerak lah, dia akan duduk steady lah. Kalau bubu kita duduk bergerak lagu tu, dah layak, memang ikan tak masuk. Dia kena steady lah, bubu kena steady lah, duduk macam tu lah. Dia tak mau bergerak, dia duduk steady macam tu lah. Baru ikan masuk.
Lepas tu pula, dia kalau kata kita nak, kalau bagi berdiri nak ambil sembilang, dia tak boleh bagi berdiri je ni. Dia tak boleh bagi pintu duduk macam ni. Tak boleh bagi pintu duduk macam ni. Sembilang kurang masuk. Dia kena bagi duduk macam ni. Tidur ni. Tidur macam ni baru sembilang masuk. Kalau macam ni jenahak apa semua masuk lah. Jenahak, rapu ke apa masuk lah. Sebab dia memanjang kan. Dia ikut usaha ikan. Ikan panjang, lebak panjang tu dia kena macam ni je. Kalau nak ambil sembilang, dia kena bagi tidur tu. Kita kena bagi tidur tu baru sembilang masuk. Saat saya nak ikat batal, lepas tu baru kita tunjuk hampa macam mana bagi stable tu. Nampak batak tu? Batak tu kita kena ketatkan lagi, kita pakai plier ni. Dia kena bagi macam tu. Dia sengit sikit tak apa, jadi dia lebak. Dia lebak. Belah sana satu, belah sini satu. Jadi kalau kita ayak mai dia takkan beringgut lah, dia takkan beringgut. Kalau dia belah seluk ni takkan beringgut dah. Belah sana tampan dia, belah sini tampan dia. Jadi dia takkan beringgut lah. Jadi kita kena ketatkan sikit lagi tu. Tu saya kena pakai plier, Jadi saya nak tunjuk apa cara nak ikat apa? Nak ikat tali dia, tali dia. Nak ikat tali dia. Macam boleh tengok saya punya bubu ikat kat sini satu. Dekat sini satu kan. Bukan, bubu ni tak boleh pakai tu. Bubu ni tak boleh pakai tu, kalau pakai tu mampu nak angkat. Saya tunjuk apa ikat. Ikat batal dah. Jadi last apa step. Kita ikat tali je lah. Ikat tali tu nak tunjuk apa. Dia kalau ikat tali macam bubu saya bubuh tu, depan dengan belakang tak boleh. Bubu tu kalau kita angkat depan dengan belakang boleh. Sebab dia bubu dia lubang-lubang banyak. Kalau seluk masuk pun dia jatuh. Yang ni kalau bubu depan belakang, dia boleh pinggang sakit. Dia kalau seluk dalam tu penuh, dia boleh angkat mampu. Kalau kena bubuh depan ni, saya tunjuk macam mana nak bubuh tali dia pula tu. Dah. Tali kita dah ikat dah, batu pun kita ikat dah. Jadi tali dia akan jadi macam ni. Kita kena ikat kat sini. Bila kita angkat dia akan naik macam ni. Bila seluk adalah ni, dia akan turun ke bawah. Kalau kita angkat, kita ikat situ kan sana, bila kita naik dia akan jadi memanjang kuning. Bila memanjang kuning susahlah apa? Seluk nak keluar kan. Kalau kita angkat, bubu akan duduk macam ni. Bila kita angkat tali ni, bila kita angkat dia akan naik. Dia akan naik ke tu. Bila kita naik ke tu apa? Seluk akan turun lah. Seluk akan turun ke bawah. Jadi dia pakai bubu ni dia kena buat macam tu. Dia buat macam tu. Tali ni kita akan buat rengkai ni. 4-5 bubu kita akan buat rengkai. Jadi yang bubu yang nombor 1 ni siap dah lah. Siap dah. Jadi alhamdulillah siap dah nak tunjuk gambar. Harap kawan-kawan yang mana yang nak berminat nak buat tu boleh buat lah. Kalau yang mana yang tak pasti nak buat tu macam mana, boleh WhatsApp saya untuk apa? Tanya balik macam mana. Kita buat simple lah. Ini tak buat lagi. Ini semua petang kita buat lah. Jadi kita nak tunjuk apa yang ni untuk konten lah. Untuk konten. Jadi yang ni dah siap dah. Yang ni dah boleh tok dah ni layak ni. Dah boleh tok layak dah. Senang lah. Dalam masa sehari kalau kita buat boleh dapat 5-6 biji sehari buat. Kita pergi tahan, lepas tu esok buat pula dapat 5-6 biji, lama-lama dapat dalam 30 biji, 40 biji bubu ni. Sehari kalau pergi angkat, insya-Allah boleh dapat lah 5 kilo ke atas, 9 boleh dapat insya-Allah.
Jadi kita pakai timbal cat ni. Tapi hang kena rajin timbal cat ni, hang kena rajin angkat tau. Jangan biar lama sangat. Dia kena rajin 2 hari sekali pergi angkat. Tidak selut akan masuk setengah daripada bubur ni. Kalau bila masuk setengah daripada bubur ni, jenuh nak cuci. Kena ada satu kayu kecil, jolok bagi hancur kat buluh selut tu. Lah ni alhamdulillah dah siap dah bubur kita. Jadi tunggu konten untuk bubur kita, angkat bubur pula lah. Hampa tunggu konten untuk angkat bubur. Selesai dah konten untuk buat bubur. Kita buat satu dulu. Cadangnya hari ni nak buat 4-4 sekali jalan kan. Tapi manangkan kalau buat 4-4 ni malam bila nak upload video. Jadi kita buat satu dulu untuk buat konten. Jadi yang 4 bubur ni saya akan sambung petang lagi ke esok lah. Jadi tengoklah keadaan sebab tak boleh duduk lama-lama ni. Jadi boring lah duduk kat sini seorang-seorang ni. Okey, alhamdulillah siapa yang berminat nak buat tu bolehlah buat ikut cara saya. Tapi saya buat tu tak adalah kreatif mana. Bolehlah untuk cari ikan untuk buat lauk tu kan. Jadi kalau kata yang mana nelayan-nelayan yang lagi kreatif je apa ke buat injak ke lagi cantik dia akan buat kan. Jadi kita ni sekadar buat nak buat konten lah untuk tunjuk macam mana dulu saya buat. Dulu saya buat macam ni lah. Ada yang elok, ada yang tak elok. Kalau kita buat bagi ada bubu tapi semua bubu saya masuk. Dulu ada 60 bubu. Tiap-tiap bubu mesti ada masuk 2 ekor, sekor, 2 ekor, sekor, 2 ekor, sekor. Sekali kita berangkat belah kilo. Tu hari yang 9 ada lah. Kalau hari 9 tak ada, ketam ada. Bubu ni bukan kata 9 masuk. Ketam masuk, jenahak masuk. Tapi jenahak tak besar lah sebab injap dia, pintu dia kecil untuk kita target 9. Jadi yang jenahak merah apa semua besar-besar tak masuk. Sebab dia kena injap besar baru ikan besar masuk. Tapi alhamdulillah lah kita target 9 gen sajat. Kita nak akan buat roadblock habis-habisan untuk gen sajat. Jadi kita akan buat untuk injak kecil lah, pintu kecil. Jadi pintu kecil ni dia sesuai untuk 9 lah, 9 ketam. Itulah. Jadi siapa yang berminat tu nak buat tu bolehlah buat. Yang ni sebab benda ni modal tak banyak pun. Satu bubu yang misal baru ni saya beli kat Tanjung Bendang, satu bubu 40 ringgit. Jadi kalau kita malas nak buat, kita pergi beli 40 ringgit. Jadi kalau 40 ringgit orang curi, rugi 40 ringgit. Jadi kalau kita buat sendiri tak ada modal apa pun. Kita cari tongcat ni, kita pergi beli sikit apa pukat hijau yang saya tunjuk ni. Pukat hijau ni baru sekilo berapa ringgit kan. Pergi beli pukat hijau, cari tali. Tu cukup yang tu lah. Lepas tu butter merah. Tak ada mata merah, butter biasa pun boleh. Cuma kita pandai ikat kat bubu kan. Settle masalah. Benda yang orang kata apa, recycle kita buat balik benda tu pergi jadi datangkan duit kita. Yang itulah. Kalau bubu ni sebab kita ni tak buat. Macam saya ni, kerja saya ni lebih pada trip. Tak buat untuk bubu. Kalau saya memang sebelum masa buat bubu, memang banyak lah saya akan buat. Memang beratus biji saya akan buat. Tapi dah kita concentrate untuk trip. Jadi buat untuk cari, orang kata apa, cari lauk lah. Kita buat 5 bubu, tahu agak-agak nak angkat, kita buat sekali konten. Dapat bubu, dapat 9 banyak tu kita buat lauk. Yang tu lah, tak payah beli dah kan. Macam tu lah kerja lauk ni. Okey, lain tak ada apa dah. Yang tu saja untuk konten hari ni. Alhamdulillah settle dah. Janji yang saya kata nak buat untuk bubu tongcat ni, ramai permintaan ke yang suruh saya buat bubu tongcat ni. Jadi alhamdulillah hari ni selesai dah untuk konten tu. Jadi tunggu esok punya video lah. Esok punya video akan video ni nak tuang slide nak tuang ready made, nak tuang slide atas ni semua dah clear dah. Jadi tunggu esok punya video lah. Saya akan buat video untuk tuang slide ni. Tak ada apa dah kot. Okay, jumpa esok punya video lah. InsyaAllah ada see. Jangan lupa subscribe ni channel. Bye, jumpa esok lah.